Assalamualaikum. Saya Rozinah binti Ismail, nombor matrik 266317. Berdasarkan akaun kontingensi Farhana selepas kematian suaminya, Amran, saya mendapati perbelanjaan Farhana perlu dibuat beberapa adjustment, terutama perbelanjaan sebelum ini yang asalnya di bawah tanggungan suaminya, Amran. Peruntukan perbelanjaan Farhana semasa suaminya masih hidup menunjukkan Farhana dominan kepada perbelanjaan asas seperti perbelanjaan utiliti, internet, telefon, perbelanjaan anak-anak dan sebagainya. Sehubungan itu, Farhana tiada masalah untuk mengekalkan semua perbelanjaan asas ini tanpa dibuat pengurangan. Malah saya juga berpendapat peruntukan simpanan Farhana masih juga boleh dikekalkan berjumlah RM9,600 setahun. Walaupun begitu, perbelanjaan keperluan makanan memberi impak yang agak besar kepada keluarga Farhana selepas pemergian suaminya. Perbelanjaan keseluruhan keperluan makanan RM18,000 yang mana lebih 67% ditanggung oleh Amran. Saya mencadangkan supaya Farhana mengekalkan peruntukan perbelanjaan makanannya seperti sebelum ini. Di samping itu, Farhana perlu menyusun semula corak perbelanjaan makanan keluarga mereka. Untuk menampung pengurangan perbelanjaan makanan tersebut, Farhana dicadangkan untuk mengurangkan peruntukan perbelanjaan makanan di luar jika ada. Selain itu, digalakkan Farhana untuk memasak di rumah untuk dibekalkan kepada anak-anaknya yang masih lagi bersekolah. Makanan yang dimasak di rumah lebih berkhasiat dan dijamin kebersihannya. Di samping itu, saya mencadangkan supaya Farhana mengambil insurans perlindungan takaful untuk melindungi beliau dan anak-anak sekiranya berlaku kematian kerana anak-anak beliau masih bersekolah. Kesimpulannya, saya berpendapat tugasan 1 dan tugasan 2 subjek perakaunan Islam ini mendidik saya supaya bijak merancang perbelanjaan keluarga. Bukan itu saja, kita juga perlu bersedia dengan setiap corak perbelanjaan kita supaya tidak memberi kesan yang sukar kepada keluarga kita jika salah seorang pasangan kita sudah tiada. Komitmen perbelanjaan keluarga perlu disusun sebaiknya untuk kemudahan pada masa sekarang dan juga pada masa ketiadaan kita atau pasangan kita. Kita hanya mampu merancang, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik perancang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Suzailah Hani binti Zakaria, nombor matriks 266380, ingin mengupas akaun kontingensi Puan Farhana yang menanggung semua perbelanjaan keluarga beliau setelah kematian suami beliau, Encik Amran. Berdasarkan akaun kontingensi Farhana, saya mendapati Farhana mempunyai wang simpanan yang kukuh bagi menjamin kelangsungan hidup beliau dan anak-anak, terutamanya waktu kecemasan. Walau bagaimanapun, terdapat juga perbelanjaan yang perlu dikurangkan oleh Farhana seperti penafis air dan udara perlu dihentikan. Ini kerana hanya Farhana saja yang menanggung semua perbelanjaan keluarga selepas kematian suami beliau dan secara tidak langsung ianya dapat mengurangkan komitmen bulanan Farhana. Selain itu, saya juga mencadangkan agar Farhana mengambil insurans bencana alam, rumah dan kereta bagi menjamin kesinambungan kehidupan beliau sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini seperti ribut taufan, banjir, tanah runtuh, pokok tumbang dan lain-lain, memandangkan beliau kini adalah balu yang mempunyai tanggungan yang sangat berat dan anak-anak yang masih bersekolah. Keseluruhannya, saya amat bersipati dengan Farhana. Walaupun beliau berkemampuan untuk menguruskan semua perbelanjaan keluarganya, tetapi hakikatnya bukan mudah untuk Farhana seorang balu mengurus dan membesarkan anak-anak beliau seorang diri kerana ia memerlukan kekuatan dari segi mental dan fizikal. Harapan saya agar Farhana sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan kekuatan dalam menjalani cabaran hidup tanpa seorang suami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Saya Haliza binti Ramli, nombor matriks 265926. Kematian orang yang tersayang adalah sesuatu yang menyedihkan. Namun ianya tidak dapat dielakkan dan merupakan realiti yang perlu dihadapi. Berdasarkan aliran tunai pendapatan Encik Kamal dan Puan Nur Fadilah, perbelanjaan keluarga ditanggung sepenuhnya oleh ketua keluarga dengan dibantu oleh isterinya. Bagi menghadapi kehilangan yang tersayang yang merupakan tonggak keluarga, maka beberapa persediaan pelan kontingensi keuangan perlu dirancang agar kehidupan selepas itu dapat dijalani seperti biasa. Pertamanya, banyak perbelanjaan harus dikurangkan dan langkah berjimat cermat perlu diambil dan segala perbelanjaan perlu diperhalusi. Dicadangkan, kos penggunaan elektrik, air dan telefon perlu dikurangkan kepada 60%, manakala perbelanjaan lain seperti keperluan pakaian dikurangkan kepada RM1,200 sahaja. Walaupun Puan Fadilah ada mengambil insurans perlindungan takaful, dicadangkan agar dia turut mencarum untuk kedua orang anaknya. Dengan caruman takaful ini, sekiranya berlaku apa-apa terhadap dirinya, pihak takaful akan menanggung kos pembayaran caruman ke atas anak-anaknya sehingga berusia 18 tahun. Niagaan yang diusahakan oleh Puan Fadilah perlu diteruskan, memandangkan itu sahaja sumber pendapatan untuk dirinya serta anaknya apabila kematian suaminya. Puan Fadilah perlu menguruskan keuangannya dengan baik dan membuat simpanan untuk hari tuanya dan untuk perbelanjaan anak-anaknya melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Kesimpulannya, situasi sebegini akan berlaku kepada sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa. Maka saya berpendapat ilmu pengurusan keuangan amatlah penting untuk kita fahami yang mana merangkumi perancangan perbelanjaan, membuat simpanan atau menabung, mengambil perlindungan takaful, pembahagian hak-hak waris termasuklah harta anak yatim dan sebagainya. Sentiasa berjimat cermat dalam perbelanjaan dan membeli mengikut keperluan dan bukannya kehendak. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Rosmawati binti Ayah, matrik nombor 266313. Memang tidak dapat digambarkan kesedihan isteri apabila berlakunya kematian suami. Walaupun begitu, seorang isteri perlu tabah menghadapi kematian suami kerana masih ada anak-anak dan keluarga yang perlu meneruskan kehidupan. Tetapi sekiranya ajal menjemput dalam keadaan kita belum bersedia, apakah yang akan terjadi? Bagi keluarga Muhammad Kamal, isterinya Nur Fadilah perlu merangkap pelan kontingensi bagi mengambil alih tugas sebagai ketua keluarga. Walaupun beliau berniaga dan tidak mempunyai pendapatan yang tetap, itu bukan penghalang untuk beliau menjana pendapatan bagi meneruskan kehidupan. Pada waktu inilah beliau perlu melangkah jauh ke hadapan dengan mencuba sesuatu yang baru. Beliau perlu mempertingkatkan jualan dengan mencari ejen jualan ataupun mencari franchise. Dari segi perbelanjaan pula, beliau perlu mendisiplinkan diri agar dapat menguruskan perbelanjaannya dengan berhemah. Perbelanjaan yang sebelum ini ditanggung oleh suami seperti penyelenggaraan kereta, minyak dan keperluan pakaian boleh dikurangkan sehingga 80%. Kita tidak tahu apa yang bakal berlaku pada hari esok. Bencana seperti kemalangan atau sakit kritikal boleh berlaku secara tiba-tiba dan pada bila-bila masa. Pekerjaan dan kekayaan yang kita ada pada hari ini boleh hilang pada bila-bila masa. Oleh itu, saya mencadangkan agar Nur Fadilah menambah pelan takaful simpanan, pelaburan dan medical card untuk dirinya dan juga pendidikan anak. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan dan juga malang tidak berbau. Disebabkan umur beliau masih muda dan tahap kesihatan beliau memuaskan, dia layak menikmati pelan takaful yang lebih tinggi dan lama. Hasilnya, beliau akan mendapat lebihan sebanyak 4,325. Pada pandangan saya, jika perancangan kewangan dan perlindungan buat ahli keluarga dirancang dengan baik,
pastinya kestabilan kewangan dalam institusi keluarga akan terjamin. Jadi, kebarangkalian untuk keluarga menghadapi masalah kewangan dapat dikurangkan. Kematian adalah suatu kepastian dan kemestian, dan kita yang hidup perlu meneruskan kehidupan dan menjadikan dugaan itu sebagai cabaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Zulika binti Zahila, nombor matriks 266423 berdasarkan akaun kontingensi Encik Masrudi. Selepas kematian isterinya, saya mendapati perbelanjaan yang perlu dikurangkan di bahagian keperluan makanan, di mana mereka bolehlah menjimatkan perbelanjaan dengan hanya membeli keperluan makanan yang asasi dan tidak bermewah dengan keperluan makanan yang lain. Keperluan internet juga mendapati bahawa Encik Masrudi mendapatkan pakej agak mahal, iaitu sebanyak RM210 secara bulanan. Di situ saya nampak di mana Encik Masrudi boleh membuat pengurangan bil internet kepada dengan mencari pakej yang lebih murah berbanding yang sedia ada. Walaupun setelah kematian isteri, Encik Masrudi masih boleh lagi untuk menampung keperluan hidup bersama anak-anaknya yang lain disebabkan beliau sudah terbiasa dengan keadaan sedemikian kerana selama ini isteri memang tidak bekerja dan menjadi si rumah sepenuh masa. Di atas kebiasaannya beban yang dikelas seorang diri, maka saya berpendapat bahawa Encik Masrudi haruslah memberikan cara yang lain untuk menambahkan lagi ekonomi keluarga mereka di samping anak-anaknya. Saya mencadangkan bahawa Encik Masrudi boleh membuat penambahan pekerjaan di malam hari dengan menjual burger di gerai yang sama beliau menjual air dan kuih muih pada petang hari. Dan bahkan bukan itu saja, saya juga berpendapat Encik Masrudi boleh membuat perkhidmatan pengangkutan kenderaan seperti e-hailing, macam GrabCar, TaxiGo, EasyCab, MyCar dan macam-macam lagi. Dari segi caruman takaful selain takaful sedia ada, beliau boleh menambah dari segi takaful bencana alam untuk kereta dan juga rumah sekiranya berlakunya perkara yang tidak diingini. Ia juga adalah untuk kebaikan hidup anak-anaknya di masa hadapan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Saya Ayu Mastika binti Rahmat, nombor matriks 265863. Baiklah, lanjutan daripada refleksi yang diberikan oleh Puan Zulika tadi, saya akan memberikan tambahan saranan cadangan untuk akaun kontingensi Encik Masrudi bin Ruslan. Berdasarkan saranan pengurangan perbelanjaan yang dicadangkan oleh Puan Zulika, Encik Masrudi boleh menggunakan lebihan tunai tersebut untuk membuat pelaburan saham yang berdaftar seperti di unit amanah saham, koperasi atau perbankan. Encik Masrudi boleh melabur sama ada menerusi pembelian unit yang dicarum setiap bulan atau pembiayaan saham. Bagaimanapun, komitmen untuk pelaburan saham yang diambil perlulah yang mampu milik berdasarkan lebihan tunai yang beliau ada setiap bulan. Dividen tahunan yang akan diperolehi oleh Encik Masrudi hasil pelaburan saham ini adalah sebagai bonus tahunan kepada pendapatan beliau. Seterusnya, cadangan menambah pendapatan keluarga selain daripada berniaga di waktu malam, Encik Masrudi juga boleh menggunakan pendekatan mengambil tempahan makanan kepada sekolah atau pejabat-pejabat. Memandangkan Encik Masrudi mula berniaga di jalanan pada jam 10 pagi, penghantaran makanan ke sekolah atau pejabat boleh dibuat seawal 7 pagi. Selain daripada itu, beliau boleh mendapatkan khidmat penyediaan makanan bagi tujuan majlis keramaian atau program yang dianjurkan di sekolah atau pejabat tersebut. Secara tidak langsung, Encik Masrudi telah mengembangkan perkhidmatannya melalui medium tempahan makanan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.